5 cara untuk buat duit online ataupun nak mulakan bisnes online tanpa modal 1 sen pun. Nak tahu macam mana? Tonton video ni sampai habis. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Al-Farabi Syarif di sini daripada farabi.my. So basically video ni saya akan kongsikan macam mana kita nak mulakan bisnes online tanpa modal 1 sen pun. Sebabkan teknologi sekarang ni dah makin berubah, peluang sangatlah banyak untuk kita nak mulakan bisnes online tu tanpa menggunakan modal langsung, ataupun ni saya buat dua lah, mula bisnes online ataupun nak buat duit online. Okay, so tanpa menggunakan satu modal pun, so dalam video ni saya nak kongsikan 5 cara untuk buat duit ataupun nak mula bisnes online tanpa modal. Sebabkan dulu kita dimomokkan, kalau kita nak mulakan bisnes, kita kena ada modal yang banyak, kita kena buka kedai, kita kena ada macam-macam lah, nak kena renovate kedai. So sangat-sangat banyak kes yang sedih lah kan, sebabkan bisnes ni bukan benda yang, bukan untuk semua orang satu, dan bukanlah benda yang sangat-sangat senang. Okay, dia kena menangis, menitis air mata darah juga untuk kita mencabar. Jadi adalah sangat-sangat berisiko kalau mula-mula pun kita dah menggunakan modal yang sangat banyak. So banyak cerita daripada, contohlah antara yang saya masih ingat lagi, pesara, dia dah pencen, dia ada duit kedai pula SP dia dalam beratus ribu. So dia spend dalam 200 ribu untuk renovate restoran. Dia nak buat bisnes restoran, end up bisnes restoran dia tu pun lingkup. So 200 ribu tu hangus macam tu sahaja. So it's very risky. Even kalau anda nak mulakan bisnes dengan restoran ataupun kedai makan yang tiba besar tu pun, itu pun adalah sangat-sangat risky. So video ni lebih kepada secara macam mana kita nak mulakan bisnes online ataupun buat duit online tanpa modal. Okay, so in case kalau anda nak tahu lah beza buat duit dan juga berniaga ataupun berbisnes, saya ada satu video khas yang saya shoot. Sebab benda ni macam adalah pendapat sajalah, pendapat berbeza, tetapi mungkin anda akan memahami lah konsep dan konteks buat duit, berniaga dan juga berbisnes. So anda boleh tonton video tersebut dalam link dekat bawah. Okay, so kita teruskan 5 cara untuk buat duit. Okay, yang pertama ialah dropship. Okay, dropship ataupun kita menjadi ejen kepada produk orang lain. So konsep dropship itu macam mana? So konsep dropship ni lebih kepada kita menjadi ejen kepada orang lain, kepada produk orang lain. Contohnya brand A ataupun company A ni dia ada produk dan dia membuka sistem ejen kepada dropship. So dropship ni akan dapat harga special untuk dropship, kan biasanya dalam berapa, RM10, RM20, RM30, bergantung. Ada yang dia bagi mengikut percentage kepada jumlah jualan. Okay, so biasanya dropship ni dalam 10%, dalam 15%. Kalau paling tinggi pun saya jumpa mungkin dalam 20%. Okay, so basically dropship ni macam mana? Kita mendapat keizinan daripada peniaga tersebut, daripada bisnes tersebut, untuk kita menjadi ejen untuk menjual produk dia, wakil jualan produk dia. And then kemudian kita pun buatlah marketing dan juga sale. Kita buatlah dekat social media, kita mempromosikan, ataupun kita buat soft sell, atau kita buat content creator, kita buat video-video TikTok ke apa semua tu. And then kita mendapatkan pembeli untuk membeli produk tersebut. So bila dia beli produk tersebut daripada kita, dia transfer duit kepada kita dengan harga jualan. Kita dapatkan nama, email dan juga nombor telefon dia, and then kemudian kita pun submit order tersebut kepada company tersebut, yang kita menjadi ejen. Dekat sini janganlah kita menipu duit orang tu kan. So kita kena berniaga dengan jujur lah dan amanah. So duit tersebut kita transfer, contohlah harga dia RM100. Okay, dia customer transfer kepada kita RM100 tambah RM6 cost post. Okay, kita pula bayar kepada kita punya company tu. Contohlah harga dropship dibagi kita RM80. So 100 tolak RM80,
ada juga tambah tadi apa kos pos RM6 tadi kita bayar kepada company tersebut. So bila kita dah bayar and then kita submit order and then barang tu pun akan dipost oleh company tersebut kepada pelanggan tersebut. So kita dah settle lah kerja. So kita fokus kepada marketing dan juga sale untuk mempromosikan produk tu and then kita menguruskan order untuk submit order. Okay. So kalau bisnes secara dalam lagi, kita kena follow up lah customer tu kan, macam mana feedback, tanya feedback, minta testimoni. So itu adalah yang pertama, macam mana kita nak buat duit dengan dropship dan zero modal. Kebanyakannya kita boleh join agent dropship tanpa bayaran, tetapi ada juga certain company yang meletakkan bayaran ataupun dia kena at least belilah produk dia satu dengan harga sebenar, baru anda layak menjadi agent dropship, which is bagus juga kan. Macam mana kita nak jual produk kalau kita tak susah nak pegang, ataupun boleh je. Actually saya dah jual banyak jual produk dropship tanpa saya beli, tapi saya kena pastikan produk tu bagus. Cuma kalau kita ada pegang ataupun kita dapat sendiri, kita dapat try sendiri, itu lagi membantu kita untuk kita promosikan video. Okay. In fact, ini pengalaman saya sendiri. Saya bermula dengan agent dropship. Dropship adalah bisnes pertama, method pertama yang saya buat. And then dengan dropship jugalah saya berjaya collect RM1,000 saya yang pertama. RM1,000 pada waktu tu memang sangat-sangat tak boleh dilupakan. Dia sangat-sangat manis. Dan RM1,000 ni adalah bukan jualan, dia adalah profit bersih. So dengan dropship saya buat dalam 8 hari lah RM1,000 tu. So very very inspiring untuk saya sendiri. Okay, yang kedua adalah kita menjadi affiliate kepada company yang menyediakan program affiliate. Affiliate maksudnya sama juga macam agent dropship, kita menjadi wakil jualan. Tetapi macam tadi, agent dropship, dia transfer dekat kita and then kita kena submit order. So, ada tambahan kerja kat situ. Tetapi, affiliate ni, kita hanya mempromosikan satu link yang khas untuk kita supaya sistem tahu orang ni beli melalui link kita. Kemudian, dia beli tu and then dia transfer kepada company tersebut. Okay, so sistem tu akan track, dia ni beli daripada link saya, ataupun link si Farabi ni. So Farabi ni layak dapat berapa? 10%, 20% ataupun 5%. Kebanyakan produk fizikal, kalau affiliate ni dia tak banyak lah, dalam bawah 10% lah. Kalau dropship boleh lebih lagi. Tapi senangnya kita promosikan link je, kita fokus pada marketing dan sale, kita tak perlu nak submit order ke apa. Dan tapi duit tu akan dapat kat kita mungkin lambat sikit lah, bergantung kepada company tu punya sistem macam mana. Kalau sekarang macam TikTok affiliate adalah dia punya syarat, dia kena kumpul sekian banyak dulu threshold baru boleh keluarkan commission semua tu. Tapi dia itu macam kekurangan dia lah berbanding dropship. Dropship ni kita dapat duit terus. Okay, affiliate ni mungkin lambat sikit, tetapi kita tak perlu buat kerja renyah untuk submit order, nak kena pastikan barang sampai. Tiba-tiba pula customer tu komplain ke apa, contohlah customer komplain ke apa semua tu, itu dia akan berurusan dengan company brand tersebut. Okay, so itu adalah yang kedua, adalah affiliate. Yang ketiga ialah dengan kita menjual skill ataupun servis yang kita ada. Contohnya, setiap orang dia mungkin ada dia punya skill-skill lama yang daripada sebelum ni, ataupun daripada tempat kerja dia dulu, ataupun waktu dia sekolah, ataupun ada something lah, skill yang anda boleh menjual skill tersebut di pelbagai platform. Okey, contohnya apa? Skill contohnya skill buat video, skill design, even memasak, even menjahit, even buat tudung, even dalam fotografi. Apa-apa skill yang mungkin anda dah pernah ada buat sebelum ni, cuma nak sharpen, ataupun actually anda boleh belajar satu skill baru yang anda tahu banyak demand untuk skill ni. Contohnya skill digital marketing. Okay, so dengan skill tersebut anda boleh menjadi service provider. Dan juga antara service provider ni anda in fact anda boleh mencari klien-klien yang nakkan servis anda tu daripada luar negara. Contohnya anda daftar dekat platform Fiverr, dekat Upwork dan pelbagai platform lagi yang menyediakan
freelance ni untuk mendapatkan klien. Anda boleh mempromosikan anda punya servis, anda boleh showcase anda punya portfolio semua tu. Even dalam copywriter, even dalam translator, anda boleh translate. So anda boleh tengok dekat fiverr.com ataupun Upwork upwork.com Fiverr Fiverr. Okay, saya tulis sini lah ni antara yang famous lah, Fiverr dengan Upwork. Ada lagi pelbagai platform lagi yang menyediakan. Even dekat Malaysia pun ada juga platform dia, saya tak ingat. Okay, even anda juga boleh promosikan lah servis ni dekat social media, dekat grup-grup. Okay, antara juga satu skill yang bagi saya lah agak-agak mahal adalah skill menjual. So kalau tanya saya, selain skill digital marketing, skill menjual adalah high paying job. Sebabkan dengan skill menjual, kalau anda buat bisnes sendiri, anda boleh jual, anda insyaAllah takkan lapar sebab anda ada je benda yang anda boleh menjual. So anda menjual ni ada dua kategori, menjual secara online, menjual secara offline. Dan tak kisah, tetapi ada something yang sedang rising sekarang, yang sedang naik sekarang ni adalah remote salesperson. Maksudnya anda tak perlu datang office, anda boleh closing orang melalui call ataupun melalui Zoom, melalui secara meeting online, and then anda akan ikut skrip ataupun guideline yang diberikan oleh company. And then kalau contohlah anda kena set appointment dengan ni secara online melalui call ataupun Zoom ke apa, so anda pun ikut skrip, anda pun present dia punya produk, and then kalau dia membeli dengan anda dapat commission. So saya letakkan sekali lah remote salesperson as kategori dalam kita menjual skill. So, saya ulang balik, jual skill ni berdasarkan skill yang anda ada sekarang ni. Anda boleh survey, anda boleh tanya. Kadang anda rasa skill yang anda ada tu macam ada ke orang nak? Tanyalah dulu, tanya kat grup-grup Facebook ke, grup-grup dekat mana-mana media sosial ke, ataupun dekat anda punya golongan kawan-kawan semua tu. So, itu. Yang pertama adalah skill yang anda dah memang ada. Yang kedua, skill yang anda kena belajar daripada awal. Okay? Dekat YouTube berlambak, sama ada anda nak free ke berbayar ke terpulang, tetapi anda boleh buat duit dengan skill yang anda ada sekarang ni. Yang kedua, yang keempat. So, bila kadang-kadang kita dah ada skill kan, somehow, contohlah, ini saya bagi contoh, bila anda buat video, ni contoh lah, anda buat video, anda pandai buat video dan anda ada skill buat video, anda pun cari klien. So klien pun sampailah ada banyak klien, anda limited. Sebabkan bila kita buat servis ni, isu dia kita limit dengan masa dan juga capacity kita. Okay, contoh sebulan kita boleh ambil 5 je, 10 je. Okay, so contoh kalau kita nak buat lebih lagi, kita kena ambil team, kita kena buat team, kita kena hire freelancer lain yang job basis supaya dia boleh bayar. Contohnya job tu harga 1,000, kita bayar pada freelance tu 500. Dia macam kita dah jadi macam mini agency. So itu pun cara kita boleh buat duit, tetapi very limited lah kan. So why not? Kadang-kadang anda nak ajar anda punya freelance yang anda baru hire tu, atau anda nak ajar team anda tu, tiba anda tengok, aku nak buat satu panduan pula, satu guide untuk orang pun boleh buat cara macam aku, boleh buat edit video, boleh buat website macam aku, boleh memasak macam aku, boleh menjahit macam aku. So anda boleh membuat menjadi seorang trainer ataupun seorang coach, ataupun anda boleh consult orang untuk kita mengajar atau kita guide orang untuk buat apa yang kita mahir. So apa yang kita boleh buat? Contohnya kita boleh menjual e-book, kita boleh menjual video, courses, membership, join community kita, community online ke apa, kena bayar, ataupun masuk ke kelas kita secara online ataupun kelas kita secara offline. Okay, so ini akan, maksudnya kalau kat sini anda pun boleh menaikkan personal brand anda sebagai seorang guru ke, trainer ke, terpulang anda nak panggil nama anda apa, tetapi kat sini dengan anda mengajar ataupun berkongsi ataupun guide orang, okay, dengan skill yang anda mahir. So yang kelima ialah dengan kita menjadi content creator. Disebabkan sekarang ni kita dalam creator ekonomi sebenarnya. Sebelum ni kita berada dalam gig ekonomi, GIG. Maksudnya dalam contohlah macam Grab, Foodpanda, Uber dulu, and then Airbnb kan. Maksudnya kat situ dia menghasilkan banyak job-job untuk orang dapat duit, menjadi rider, menjadi driver,
Okay. Tetapi dan sekarang ni kreatif ekonomi, kita boleh dapat duit dengan kita buat konten dekat social media. Berbentuk dalam gambar, video dan juga teks. Okay. So dengan macam ni kita dapat duit? Dengan ads placement. Sebabkan social media ni bertarung, berlumba-lumba nak orang berada lama dalam apps dia. TikTok nak orang lama dalam dia punya TikTok. Facebook pun sama, YouTube pun sama. Dia tak nak orang keluar sebolehnya. Sebab tu dia akan reward content creator yang akan terus create content supaya orang akan engage dan retain lama dalam apps tersebut. Okay. So kat situ contohnya macam YouTube akan bayar anda mengikut macam mana dia boleh bayar anda, sebabkan advertiser ataupun brand-brand bayar YouTube, bayar TikTok untuk keluarkan iklan sponsor tu. So iklan sponsor berbayar tu keluar dekat anda punya content, so anda pun dapat tempias daripada duit tersebut. Dan juga sponsored brand. Contohnya bila anda dah buat content sampai anda dah ada follower, so ada brand-brand yang nak invest kepada anda untuk anda buat paid review ke ataupun sponsored post, sponsored publish, end up anda boleh endorse. Okay, anda boleh ni writing, video, image kan. Contohnya kalau kat Instagram kan image kan. So so sama ada anda juga boleh mendapat brand endorsement ataupun menjadi duta produk. So ini adalah 5 cara untuk buat duit ataupun nak mulakan bisnes online tanpa modal. So saya ada buat satu video yang saya cerita sangat-sangat detail tentang kreatif ekonomi ataupun macam mana nak buat duit dengan menjadi content creator, ataupun jika anda ada bisnes, anda nak menggunakan approach sebagai content creator. Saya ada buat satu video khas. Anda boleh tekan link dekat description dekat bawah, ataupun anda boleh, kalau ni kat YouTube anda tengok ni, mungkin saya akan create satu butang kat tepi ni untuk anda klik untuk anda tonton video tersebut. Alright, so basically saya simpulkan ada 5 kategori ataupun 5 cara untuk kita boleh buat duit ataupun mulakan bisnes online tanpa mengeluarkan modal 1 sen pun. Tapi of course lah, modal masa, tenaga kena digunakan. Okay, so jumpa anda dalam video seterusnya, dan jangan lupa please like, comment, share dan subscribe. Dan saya nak sangat dengar anda punya feedback tentang saya punya video. Ada apa-apa penambahbaikan ataupun anda boleh kongsikan. Mungkin ada apa lagi yang anda rasa saya apa lagi video yang anda nak saya buat. So boleh kongsikan dekat bahagian komen. Saya akan menjawab komen anda insya-Allah. Jumpa anda dalam video seterusnya, dan jangan lupa tonton video yang ada kat sebelah ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera.